Adik-adik, apakah itu perkara khurafat? Perkara khurafat ialah perkara yang karut-marut, perkara yang dongeng, yang tahyul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, hari ini Ustaz akan kongsikan sirah tahun 3 yang bertajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat Arab Mekah. Jom kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami daripada khazanah rahmatmu, wahai yang maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali, objektif pembelajaran kita hari ini. Pertama, menjelaskan cara hidup masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Yang kedua, menyenaraikan 3 kepribadian Nabi Muhammad dalam kehidupan bermasyarakat sebelum diangkat menjadi rasul. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan masyarakat Mekah? Adik-adik boleh bayangkan tak? Kisah masyarakat Arab jahiliyah. Jom kita tonton. Kisah masyarakat Arab jahiliyah. Masyarakat Arab jahiliyah ketika itu hidup berpuak-puak dan berpecah belah. Pergaduhan dan peperangan sering tercetus antara kabilah kerana merebut harta dan kuasa. Kehidupan masyarakat Arab ketika itu menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembah berhala. Apa maksud menyengutukan Allah? Maksudnya mereka menyembah selain daripada Allah, dan berhala mereka itu dijadikan, diukir daripada batu, daripada buah-buahan, kemudian mereka sembah. Mereka percaya berhala adalah tempat memohon pertolongan. Mereka juga percaya kepada perkara-perkara khurafat. Adik-adik, apakah itu perkara khurafat? Perkara khurafat ialah perkara yang karut-marut, perkara yang dongeng, yang tahyul. Yang ketiga, cara hidup. Mereka suka minum arak, berjudi, berbohong dan menilik nasib. Mereka juga membunuh anak perempuan. Kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul. Jom kita tengok. Pertama sekali, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan sifat yang amanah. Amanah bermaksud jujur. Terkenal dengan sifat amanah sehingga diberi kepercayaan menguruskan perniagaan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa bercakap benar dan adil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong dan pilih kasih. Sifat terpuji ini menyebabkan baginda diberi kepercayaan mengadili perbalahan antara kabilah ketika meletakkan Hajarul Aswad. Yang ketiga, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka membuang masa. Sejak kecil lagi, hidup baginda terisi dengan perkara yang berfaedah. Baginda sallallahu alaihi wasallam sangat rajin membantu Halimatus Sa'diyah, ibu susuannya, mengembala kambing. Baginda sallallahu alaihi wasallam penyantun. Baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa bermanis muka dan berlemah lembut dalam percakapan. Sikap baginda sallallahu alaihi wasallam ini sangat disenangi dan dihormati ramai. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga terkenal dengan sifat pemaaf dan dermawan. Seterusnya, jom kita lihat kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar dan tabah. Kita lihat ceritanya.
Abu Lahab bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan isterinya menentang dakwah baginda. Mereka menggelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pendusta. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam tidak patah semangat dan berbuat baik kepada mereka. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpendirian teguh. Kita lihat ceritanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawarkan harta yang banyak jika menyembah berhala. Baginda sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran tersebut dengan tegas dan meneruskan dakwah dengan cekal. Akhirnya, sebagai rumusan, kita hendaklah meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya hidup kita bahagia dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jom kita lihat latihan. Berdasarkan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipelajari, apakah tindakan kamu dalam situasi di bawah? Pertama, adik menconteng buku sekolah kamu. Adik kamu menconteng buku sekolah kamu. Apakah tindakan kamu? Adakah kamu terus memarahinya ataupun berakhlak sebagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, jiran kamu kumar baru sahaja berpindah. Apakah tindakan kamu? Sebagai pengukuhan, Ustaz memberi satu lagi latihan kepada kamu, iaitu kamu boleh menjawab latihan ini di wordworld.net dengan menaip di Google gg.gg/latihan-nabi. Jom Ustaz tunjukkan cara untuk menggunakan latihan ini. Pertama, kamu buka laman Google, kemudian type di address gg.gg/latihan-nabi. Kemudian enter. Okey, kamu akan dibawa ke laman walkworld.net. Okey, jadi kamu boleh mula latihan ini. Okey, sebagai contoh, okey, di sini ada dua masyarakat Arab jahiliah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang sifat jahiliah, mana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagai contoh, sabar adalah sifat Nabi. Berjudi sifat Arab jahiliah. Begitulah contohnya. Akhir sekali, Ustaz mengucapkan ribuan terima kasih kepada adik-adik semua kerana bersama-sama dengan Ustaz mempelajari pembelajaran sirah pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.